Salam sejahtera murid-murid. Kita sambung lagi bab 3 kita. Hari ini 3.1.3 ya, perancangan projek brief. Bentuk dan teknologi tingkatan 1. Hari ini saya letak muka saya dekat sini, muka cikgu di sini supaya kamu ingat ya muka cikgu. Dah lama tak jumpa cikgu kan? Okey. Kita mula-mula sekali kita akan buat ulang kaji sedikit pelajaran kita yang lalu. Apakah projek brief? Siapa tahu? Ya, perbincangan awal antara dua pihak iaitu pengurus projek dengan pelanggan. Yang kedua, apakah yang dibincangkan antara mereka bentuk dengan pelanggan? Ya, produk yang akan dihasilkan. Terusnya, siapakah yang bertanggungjawab dalam projek brief di sebuah syarikat? Siapa? Ya, pengurus projek. Bagus Apakah aspek yang amat penting diberi perhatian dalam bentuk produk? Dalam mereka bentuk produk. Aspek apa? Okey, maklumat yang tepat. Kita mesti dapatkan maklumat yang tepat ya. Okey. Ciri-ciri projek brief saya sudah ajar ada 7 Pertama, tajuk projek itu mestilah spesifik dan diberi gambaran awal bentuk dan fungsi produk. Kemudian, gambaran projek, pengurusan projek dan gambaran awal produk, lakaran idea dilukis oleh mereka dalam bentuk visual. Kriteria produk yang keempat, aplikasi elemen dan prinsip. Apakah elemen-elemen dan prinsip-prinsip reka bentuk yang digunakan dalam projek tersebut? Perancangan pengurusan projek, skop projek, masa, kos, jadual, kumpulan kerja. Analisis kajian reka bentuk di pasaran Mock-up model olok-olok untuk menunjukkan produk yang akan dihasilkan dalam bentuk yang boleh dipegang dan dilihat. Okey. So, hari ini kita akan belajar tentang langkah-langkah ataupun tajuk kita tadi apa? Perancangan projek brief. So, ni adalah langkah-langkah dia. Okey. Yang pertama, menyediakan senarai semak ciri-ciri pertimbangan utama. Yang kedua, melengkapkan borang projek brief. Yang ketiga, mengaplikasikan projek brief dalam bentuk jadual dan lakaran. Yang keempat, menyaring maklumat dalam projek brief. Yang kelima, menghasilkan mock-up atau model. Dan yang terakhir sekali adalah menilai hasil mock-up atau model. Kriteria pertimbangan utama projek brief. Okey, projek brief ada beberapa kriteria yang perlu kita timbangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Ada 8 kriteria. Okey, yang pertama sekali adalah fungsi. Apakah kegunaan produk ini? Kita tanya dia, di manakah produk ini digunakan? Di mana? Siapa? Nombor kedua, persembahan. Bagaimanakah cara produk ini dipersembahkan? Tujuan pasaran, siapa yang akan menggunakannya? Siapakah pesaing yang wujud? Pengguna bagaimanakah yang akan menggunakan produk ini? Ini semua adalah soalan-soalan kita akan tanya dengan pelanggan kita. Kuantiti, berapakah jumlah yang diperlukan? Style dan gaya, bagaimanakah reka bentuk produk ini?
adakah reka bentuk mendapat perhatian di pasaran? Kualiti, bagaimana kualitinya? Adakah pelanggan mempunyai sebarang permintaan yang istimewa? Apakah piawaian kualiti yang perlu dipatuhi? Kos, berapakah kos untuk memastikan satu unit produk? Apakah tahap keuntungan yang dikehendaki? Dan jangka masa, bilakah pelanggan ingin projek ini disiapkan? Apakah produk sampingan yang perlu siap dalam jangka masa tersebut? Okey, ini adalah 7 kriteria bersama dengan soalan-soalannya yang kamu perlu bincangkan dengan pelanggan kamu. Okey. Terusnya daripada kriteria tadi, maka kita boleh sediakan satu borang project brief untuk kita bincangkan ataupun beri kepada pelanggan kita. Pertama sekali mesti ada tajuk. Ingat pelajaran yang lepas, mesti ada tajuk yang menerangkan secara spesifik produk yang akan disiapkan. Yang kedua, kita minta pelanggan itu mengisi borang ini. Apakah kegunaan produk ini, di manakah produk ini digunakan, daripada soalan-soalan kamu tadi kan. Kamu dapat soalan tadi, letak dia sebagai kandungan borang, jadikan dia soalan. Yang kedua, persembahan, tujuan pasaran, kuantiti, style dan gaya, kualiti, kos dan jangka masa. Semua ni ada soalan-soalan yang kamu buat tadi. Faham Dan pelanggan akan buat catatan di sebelah sini. Okey, contoh project brief. Mari kita lihat satu persatu fungsi daripada soalan ini, maka jawab, apakah kegunaan produk ini? Produk saya akan digunakan untuk membawa barang-barang. Produk ini digunakan di rumah atau di mana-mana sahaja mengikut keperluan pengguna. Bagaimanakah cara produk ini dipersembahkan? Produk saya ini dipersembahkan dalam pelbagai warna. Tujuan pasaran, siapakah yang akan menggunakannya? Siapakah pesaing yang wujud? Nombor 3, pengguna bagaimanakah yang akan menggunakan produk ini? Okey, jawapan pertama, pengguna sasaran produk saya berumur 18 tahun ke atas kerana pada usia ini ramai yang memerlukan produk ini untuk membawa pelbagai jenis barangan. Ada pesaing tetapi reka bentuknya kurang berinovasif. Penggunanya adalah suri rumah tetapi boleh juga digunakan oleh pengguna yang lain. Kuantiti, berapakah jumlah yang diperlukan? Untuk fasa pertama, saya akan mengeluarkan 100 unit. Ini kata pelanggan awak tadi. Soalan seterusnya ataupun kriteria seterusnya, style dan gaya. Bagaimanakah reka bentuk produk ini? Adakah reka bentuk ini akan mendapat perhatian pasaran? Produk saya menggunakan bentuk asas geometri, bersaiz sederhana, ringan dan mudah dibawa ke mana-mana. Sudah semestinya kerana reka bentuknya yang unik dan menjimatkan ruang penyimpanan. Kualiti. Bagaimanakah kualitinya? Adakah pelanggan mempunyai sebarang permintaan yang istimewa? Apakah piawaian kualiti yang perlu dipatuhi? Okey, saya akan memastikan produk saya berkualiti tinggi. So dia nak kualiti tinggi pelanggan ni. Yang kedua, pelanggan memerlukan ruang penyimpanan yang sederhana dan dapat disimpan lepas menggunakannya tanpa mengambil ruang yang besar. Okey, inilah ciri-ciri istimewa. Tak ada menggunakan ruang yang besar. Yang ketiga, piawaian kualitinya. Berdasarkan piawaian kualiti, produk perlulah berdaya tahan. Di samping itu, produk plastik dan komposit akan menjalani ujian oleh pihak SIRIM
terlebih dahulu sebelum dipasarkan. Prosedur ini adalah untuk menjamin keselamatan pengguna. Dia akan dibawa produk ini pada sirip untuk diuji. Berapakah kos untuk menghasilkan suatu unit produk? Apakah tahap keuntungan yang ingin dihasilkan ya? Okay, kos bagi satu unit produk dianggar sebanyak RM15. Saya berharap akan dapat keuntungan RM10 setiap jualan. So dia akan jual pada harga RM25 lah, lebih kurang. Mungkin lebih lagi jika dia RM10, dia RM25 lah, sebab dia kata kos ni bermaksud semua kos dia sudah kira lah. So RM15 untuk satu bakul. So dia nak untung RM10, so dia perlu jual sebanyak RM25 kepada pelanggan dia. Okey. Faham? Saya harap anda faham. Kalau tak faham boleh ulang balik video ini. Okey, rumusan kita pelajaran hari ini, borang maklumat project brief. Ada 7 tadi. Satu, fungsi, persembahan, tujuan pasaran, kuantiti, style dan gaya, kualiti dan kos, jangka masa. Okey. Saya harapkan anda semua faham dan dapat mengulang kaji, dan moga bermanfaat. Sekian saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Bye.